Kita ni yang nak beli simpan kat rumah pun ni. Tuan, kita teruskan kepada kita punya topik kita tuan. Okey tuan, ada pihak yang mengatakan bahawa keadaan norma baru yang menyebabkan orang stres, depres dan sebagainya ni adalah kesalahan kerajaan yang mentadbir sekarang. Ini adalah orang kata apa, kenyataan daripada manusia yang boleh digelar sebagai manusia yang paling stupid dekat dunia kita sekarang ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa yang berlaku dekat dalam negara kita sekarang ni berlaku dekat seluruh dunia. Kalau orang tu dia tak duduk dekat Malaysia pun, kalau dia pergi duduk dekat Singapura ke London ke mana pun, dia akan mengalami benda yang sama juga. Dia akan stres benda yang sama juga. Dia akan depress benda yang sama juga. Sebab benda ni dihadapi oleh seluruh dunia. Seluruh dunia kena duduk kat dalam rumah. Seluruh dunia kena lockdown dan sebagainya. Adalah 5 negara yang tak kena lockdown. Mungkin dia boleh pergi dekat negara tu. Seperti orang kata apa, North Korea dan sebagainya. So majoritinya negara semua menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ni. So apabila banyaknya kes bunuh diri dan sebagainya ni, kita kena pecahkan. Adakah mereka ni membunuh diri orang kata apa kerana kerajaan? Dah. Bila kita tengok research, ada yang saya baca daripada UKM research berkaitan dengan suicide. Orang kata apa, membunuh diri dengan merencana untuk membunuh diri. Merencana ni maknanya dia merancang untuk bunuh diri. Kalau kita lihat, orang kata apa, lihat statistik daripada tahun 2010, memang ada peningkatan kes bunuh diri ni. Sebab apa? Kes bunuh diri ni meningkat adalah kerana percintaan, kerana orang kata apa, penceraian, dan juga orang kata apa, kerana masalah keluarga dan sebagainya. Dan ini orang kata apa, yang kes-kes yang direkodkan adalah banyak yang kes orang kata apa, bunuh diri dan sebagainya adalah di kalangan orang muda. Yang mudah orang kata apa, terlibat kat dalam orang kata apa, percintaan dan sebagainya. Ini adalah research study berkenaan dengan suicide. Ini yang perlu kita tahu. Trend orang bunuh diri ni memang meningkat dari tahun 2010. Antara faktor-faktor sebabnya adalah kerana apa? Kerana mungkin mereka orang kata apa, mereka terlampau melihat kepada movie dan juga drama berkenaan dengan kisah percintaan dan sebagainya. So mereka merasakan apabila mereka break dan sebagainya, mereka rasakan mereka punya hidup tu macam drama. So mereka nak mengakhiri orang kata apa, mereka punya kehidupan dan sebagainya. So trend ni memang meningkat start pada tahun 2010. Ini yang perlu kita tahu. Dan bila kita nak tengok juga adakah kerajaan hari ini yang menyebabkan orang ramai bunuh diri? Benda ni kita tidak boleh ambil yang mengatakan kerajaan bersalah. Mungkin ada part yang kerajaan bersalah. Mungkin benda tu memang orang kata apa, terpaksa dihadapi oleh semua orang. Keadaan yang memaksa, yang mana semua orang kena. Kalau dia pergi kat mana-mana negara pun, dia akan kena benda tu juga. Antaranya adalah lifestyle. Banyak yang saya melihat kes yang dilaporkan kat dalam akhbar, kat dalam sosial media dan sebagainya adalah kerana apa? Kerana mereka tak boleh menukar rutin kehidupan mereka. Mereka tidak boleh orang kata apa, menukar lifestyle mereka. Antara kes yang dilaporkan adalah seorang wanita yang mana dia stres sebab dia kena duduk kat dalam rumah. Dia rasa murung sebab dia orang kata apa, kena lockdown lama. Sebab apa? Sebab dia punya lifestyle dia, mungkin dia ni adalah orang yang suka shopping, orang yang suka clubbing dan sebagainya. So bila berlakunya pandemik ni, dia kena duduk kat dalam rumah. Bila dia kena duduk kat dalam rumah, dia rasa stres. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh bershopping, dia tidak boleh pergi happy-happy kat club dan sebagainya. Ini yang menyebabkan dia stres. Dan keadaan ini bukan adalah masalah kerajaan. Sebab apa? Kalau kita letak dia dekat mana-mana negara pun, dia akan stres juga. Sebab apa? Seluruh dunia menghadapi benda yang Malaysia hadapi sekarang ni. Seluruh dunia supermarket close. Seluruh dunia club ke semua close. So kalau kita hantar dia pergi ke US ke, kita hantar dia pergi ke Australia ke, kita hantar pergi dia ke UK ke, dia tetap juga akan stres. Sebab apa? Sebab ini adalah orang kata apa,
norma yang baru. Dia tak boleh nak menyesuaikan diri dia dengan norma yang baru. Ini adalah masalah yang mana kalau kita baca kat dalam paper dan sebagainya, ini adalah masalah utama. So benda ni tuan-tuan, kita tak boleh salah kerajaan. Sebab hari ni tuan-tuan, kita kena tahu apabila orang dia dah biasa hidup dengan lifestyle macam tu. Orang yang biasa travel, orang yang biasa shopping, orang yang biasa enjoy dia punya kehidupan dia, yang bukan Islam, yang pergi club, pergi bar dan sebagainya. Orang yang release dia punya tension dengan pergi melancong, pergi tengok laut, pergi bercuti kat mana-mana. So bila mereka hadapi apa yang berlaku sekarang ni, maka mereka akan jadi stres. So benda ni adalah dia melibatkan pengurusan diri sendiri, stress management. Macam mana dia nak menyesuaikan diri dia dengan apa yang berlaku sekarang ni. Bukan kita nak menggunakan apa yang berlaku kat diri dia, lepas tu kita nak menyalahkan kerajaan. Ini adalah benda yang salah. Sedangkan kerajaan telah menyediakan talian. Kalau tak silap saya, bermula daripada bulan 8 tahun lepas. Kalau tak silap saya, talian berkenaan dengan kasih. Untuk apa? Untuk mereka yang stres ataupun distress ni, mereka mendapatkan khidmat counselling ataupun khidmat berkaitan dengan psikiatri. Orang kata apa? Segera. Bukan dia nak kena pergi ke hospital dan sebagainya. Dia boleh terus call. Cuma masalahnya orang tidak menggunakan platform yang disediakan oleh kerajaan sebaik mungkin. Lepas itu orang nak menyalahkan kerajaan dan sebagainya. Mereka ini memerlukan orang untuk nak guide mereka. Untuk nak guide mereka, nak bagi tahu mereka macam mana mereka nak menguruskan stres mereka. Ini yang perlu kita tahu. Bukan kita nak kata, oh mereka ni stres sebab kerajaan. Orang berpolitik semua akan menggunakan agenda ni. Orang bunuh diri kerana orang kata apa? Orang bunuh diri kerana kerajaan dan sebagainya. Mana ada orang bunuh diri kerana orang kata apa ni? Kerana kerajaan. Mana ada berlaku lagi kat dalam sejarah negara kita. So dia bunuh diri itu mungkin ada sebab-sebab. Antara sebab yang paling utama, yang paling banyak kes sekali orang bunuh diri adalah kerana apa? Love story. Love story, family matter, divorce dan sebagainya. Ini kes yang paling banyak sekali orang bunuh diri. So yang stres dan antaranya adalah stress management pun sama juga. Sebab dia tak boleh nak tukar rutin kehidupan dia. So mereka ini kita perlu guide mereka supaya mereka berjumpa dengan doktor. Supaya doktor boleh bagi kepada mereka nasihat, boleh bagi kepada mereka ubat-ubatan untuk mereka release mereka punya stres. Antaranya adalah anti-depression dan sebagainya, pil yang untuk bagi mereka hidup dan sebagainya. So mereka ni kita perlu salurkan ke pakar yang sewajarnya. Kena bagi tahu mereka, adalah rakan-rakan kita yang kita nampak dia murung dan sebagainya, mesti kita bagi tahu kat dia, okey, hang kena pergi dekat orang kata apa, dekat hospital untuk hang belajar macam mana hang nak menguruskan stres hang. Bukan kita nak mempolitikkan semua perkara. Ini yang jadi masalah. So berkenaan dengan orang kata apa, ada juga kes yang melibatkan orang kata apa, dia punya suami dia. Suami dia stres dan sebagainya. Okey tuan-tuan, berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya, ini bukan kes yang pertama dilaporkan. Sejak daripada tahun lepas lagi. Apabila orang kata apa, suami isteri yang selalu duduk kat dalam rumah dan sebagainya. So bila kena lockdown, mereka akan duduk 24 jam duduk sekali lah. So bila yang muda-muda ni, macam-macam masalah akan timbul. Masalah orang kata apa, penjagaan anak. Orang kata apa, sebab apa orang yang hidup sekarang ni, mereka bila dia melahirkan anak, dia terus hantar kepada pusat asuhan dan sebagainya. So bila berlaku lockdown, mereka terpaksa jaga sendiri. So bila jaga sendiri, duk bergila-gila lah antara suami dengan isteri. So ini adalah masalah-masalah yang berlaku, yang menyebabkan gaduhnya isteri dengan suami. Antaranya ada berkaitan dengan jaga anak, berkaitan dengan kemas rumah dan sebagainya. Adakah benda ini adalah kesalahan kerajaan? Benda ni bukan kesalahan kerajaan pun. Adakah kerana mereka duduk sekali ada masalah orang kata bercakap, orang kata suami isteri, ataupun masalah jaga anak, ataupun masalah kemas rumah adalah masalah kerajaan. Ni bukan masalah kerajaan.
And walaupun lockdown ni dibuat oleh kerajaan. And so ini bukan masalah kerajaan. Ini adalah masalah di antara suami dengan isteri tu. Macam mana dia nak menyesuaikan diri dia? Macam mana dia nak menyesuaikan orang kata apa diri dia? Orang kata apa dengan apa yang berlaku sekarang ni kat dalam negara kita. Ini belum cerita tentang akhir zaman dan sebagainya. Akhir zaman nanti tuan-tuan bukan lockdown je. Bukan lockdown saja, anak dengan isteri wanita-wanita akan diikat mereka punya kaki mereka. Kan, makanan hanyalah zikir saja. Ni orang duk cerita tentang apa? Kan, tentang akhir zaman, Dajjal nak turun dan sebagainya ni. Bila kita cerita tentang akhir zaman ni, bukan macam sekarang ni. Ini belum akhir zaman lagi, dah kelang kabut dan sebagainya. Dan sepatutnya, kan, kita ni kena absorb lifestyle yang baru. Kan, kita kena absorb macam mana kita nak duduk kat dalam, orang kata pun, norma yang baru sekarang ni. Dan isteri kena belajar. Dan isteri kena belajar macam mana nak maintenance laki. Minta maaf tuan. Isteri kena belajar macam mana nak jaga laki dia. Laki pula kena belajar macam mana nak ambil hati isteri. Dan benda ni mereka boleh rujuklah kepada pejabat agama. Dan orang kata apa, pejabat agama ada kaunseling rumah tangga dan sebagainya. Dan mereka juga boleh rujuklah bagi yang bukan Islam. Mereka boleh rujuk kepada orang kata apa, pakar-pakar kaunseling dan sebagainya untuk menguruskan rumah tangga mereka. Sebab apa? Kadang-kadang orang dia nak menunding jari kepada kerajaan. Laki dia stres sebab hilang kerja dan sebagainya. Orang laki ni, dia stres macam mana pun, sekiranya suami pula dah. Dia kalau orang laki yang ada suami ni adalah Anwar Ibrahim, tuan. Orang laki ni macam mana dia stres pun sekiranya isteri dia mampu untuk mampu untuk menjaga dia dengan baik, maka stres dia akan hilang. Dia orang lelaki ni, dia bukan stres berkenaan dengan pekerjaan. Stres yang paling teruk bagi orang lelaki adalah isteri dia. Stres yang paling menderita bagi orang lelaki adalah isteri dia. Sebab itu orang lelaki, dia kalau boleh, dia nak keluar daripada rumah. Sebab apa? Bila dia duduk kat dalam rumah, lagi dia stres. Sebab apa? Bini dia duduk popek. So, adakah kerana bini dia popek tu adalah kesalahan kerajaan? So, ni bukan kesalahan kerajaan. Inilah yang kita perlu fahami, tuan-tuan. Yang Najib mainkan isu berkenaan dengan suami dan isteri dan sebagainya. Yang Najib mainkan. Ini bukan masalah kerajaan. Ini masalah macam mana kita nak hidup dekat dalam orang kata apa, lifestyle yang baru ni. Ini yang perlu kita tahu. Isteri kena belajar. Kalau isteri dia hari-hari pakai rabbit, tuan-tuan, dia pakai kelinga rabbit, lepas tu seluar lingerie punya seluar, hari-hari duduk kat depan laki dia takkan stres punya. Sebab apa? Hari-hari laki dia akan senyum. Tengok lain macam ya. Benda ni kena belajar lah. Kena belajar macam mana kita nak manage rumah tangga kita dan sebagainya. Macam mana kita nak menguruskan anak kita. Mungkin orang kata apa, setengah hari laki dia jaga. Lepas tu time malam pula bini dia akan jaga anak. Ini dah. Ataupun laki masak, bini basuh baju dan sebagainya. Benda ni lah yang kita perlu praktikkan kat dalam orang kata apa, norma baru ni untuk mensejahterakan keluarga kita. Bukan semua benda kita nak salahkan kerajaan. Susah lah tuan. Mati macam tu. Laki orang kata apa, masalah pun salah kerajaan. Bini masalah pun salah kerajaan. Laki bini bercerai salah kerajaan. Semua nak salah kerajaan. Ini orang kata masalah tuan. Pagi-pagi pergi kedai naik keldai tuan. Dalam kain pun tu pasal ada. Dalam kain pun nak menyalahkan kerajaan. Ini susah lah tuan. Tak letih ke cakap tanpa henti sak rokok lu. Letih jugalah duk semput lah ni. Letih juga. Budak mentah kau diam. Budak mentah pun 2 bini 4 orang anak. Dia tak tahu kan kesihatan dunia risau dengan euro sebab pandemik belum reda. Lah baca surat khabar saudara tak lama esok naik semula COVID di euro baru ada akal. Hang buat macam tu kan? Ya, saya buat macam tu. Saya bagi tahu. Siang saya masak, malam bini saya akan basuh baju dan sebagainya. Hari ni saya masak apa tuan? Hari ni saya masak ayam masak kurma dengan orang kata apa?
apa nama ni, kacang panjang tuan-tuan. Kan, memang benda ni memang rutin lah. Rutin tuan-tuan. Hari ni bini saya masak, esok saya basuh baju kemas rumah. Hari ni saya masak, esok bini saya basuh baju kemas rumah. Memang rutin ni lah yang memang kita amalkan. Sebab itulah kita happy saja tuan-tuan. Apa berlaku pun kita happy. Sebab apa? Yang pentingnya adalah macam mana kita nak menguruskan. Bila kita duk fikir je selalu macam hari ni tuan-tuan, orang kata apa, kerajaan bagi tahu lockdown. Adakah kerajaan bagi tahu semua orang kena duduk kat dalam rumah setiap masa? Mana ada. Petang-petang keluarlah berjalan, hampirlah ambil udara sikit, keluarlah pukul 5 tu berjalan, pusing seram kan. Barulah hilang stres. Ini tak ada Dia duduk kat dalam rumah dia, kerja duduk dengan telefon Bila dia duduk dengan telefon tuan-tuan, mata dia asyik duduk tengok telefon je. Itu yang menyebabkan stres. Sebab apa? Hangat ni dekat sini dia akan jadi hangat. Dekat kepala dia akan jadi hangat. Sebab apa? Orang kata apa? LCD telefon tu. Ini lockdown. Bila cuti duduk kat depan telefon, udah Netflix Netflix 8 jam. Memang stresnya confirm. Orang yang kerja depan komputer, mereka lebih stres daripada orang yang kerja dekat luar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka berhadapan dengan monitor dan sebagainya. Sebab itulah mereka kena keluar ambil udara. Mereka kena keluar untuk berjalan dan sebagainya. Untuk mengelakkan stres, untuk mengelakkan daripada depression dan sebagainya. Okey tuan, salah di AP. Syafiq pun kena buang kerja dulu. Tak guna Syafiq pun kena buang kerja dulu, tak penuh. Saya tuan-tuan kena buang kerja. Hutang saya nak bagi tahu bang. Hutang saya 180,000. Hutang saya belajar ada dua. Hutang mara dengan hutang orang kata apa, peribadi. Dekat UM saya pakai hutang peribadi 40,000 lebih. Dengan mara saya hutang 40,000 lebih. Dekat 80,000. Tu hutang belajar saja. Hutang belajar saja. Bayangkan maintenance setiap bulan tuan-tuan saya kena bayar. Maintenance setiap bulan saya kena bayar. Bank rakyat saja. Bank rakyat saya 4 campur 2 6. Bank rakyat je 800 sebulan. Bank rakyat saja. Hak masuk dengan mara lagi. Bank rakyat je 800. Campur dengan mara. Campur dengan orang kata apa? Angkasa. Campur dengan loan kereta, campur dengan rumah. Sebulan saja dekat orang kata apa, 1,800 lebih. Sebulan saja tuan. Lagi stres macam mana kita nak manage stres tu? Antaranya adalah zikir. Zikir memang boleh hilang stres, confirm. Antaranya adalah benda apa? Macam orang lelaki ada isteri, buat apa lagi? Tengah fikir, panggil bini mai lah. Mai saya urut sikit, lepas urut on hilang stres tu. Tu pun takkan kerajaan nak kena bagi tahu. Kepada orang lelaki yang ada masalah kewangan, bagi tahu suruh isteri pakai baju yang seksi-seksi. Bila ada masalah suruh bini masuk dalam bilik. Tu bukan kerja kerajaan nak bagi tahu. Itu kerja hang sendirilah. Itu kerja hang sendirilah macam mana hang nak manage hang punya stres dan sebagainya. Itu perlu kita tahu lah tuan. Benda ni pun orang kata apa? Kita belajar daripada pengalaman. Belajar daripada kita jumpa dengan pejabat agama. Belajar dengan kita berjumpa dengan pakar kaunseling dan sebagainya. Macam mana kita nak manage. Bukan kerajaan nak abang kat kita lah. Benda tu kita kena sendiri-sendiri tahu lah. Terima kerajaan kenyataan apa nama ni, dah gagal kerajaan ni Jangan macam tu abang. Tak apalah, serumah dengan dia. Kebanyakan rakyat sekarang ni hidup nak kena suap je. Mungkin ada yang macam tu. Kan dah cakap makin halut. Mana ada kelang kabut dan sebagainya. Lokman view 4K lah BP kat dia lah. Rakyat duk tunggu nganga bantuan kerajaan. Tak juga tuan-tuan. Tak juga. Bukan semua rakyat macam tu. Dia bukan semua macam tu. PKP ni tak kerja tanam ketum.
Ah, menipu apa tu Khaldan Adimah. Okey tuan, apa soalan yang ada tuan gagak tu biasalah tuan-tuan. Orang kata apa ni, Presiden USA juga ada sangkut Nabi Musa juga ada juga, dia panggil sebagai, dia bercakap pun ada masalah juga. So benda ni biasa sebab dia adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. And biar kita bercakap sangkut, jangan otak kita yang sangkut. Otak kita kalau sangkut masalah. Otak kalau sangkut masalah. Duk main mana duit nak bayar semua tu. Bisnes lah bang. Kan, kerja lah. Ingat apa, duduk kat dalam rumah je duit boleh turun daripada langit. Mana boleh. Kan, kenalah ada juga bisnes. Hampir tengoklah kat alam orang kata apa. Grup-grup kan, ada yang ayah duk buat sale kat dalam marketplace dan sebagainya. Berpi check sendirilah. Bisnes lah macam mana kita nak survive. Kan? Bila kita tahu kita ada masalah hutang, bila kita tahu kita ada masalah kewangan, kita kena ikhtiar lah. Ikhtiar selera boleh. Kalau dah tak boleh nak ikhtiar, jangan fikir lebih. Masalahnya dia fikir lebih bila dia tak mampu nak fikir. Itu yang dia jadi stres. Bila ada masalah rasa macam, aku nak fikir ni masalah lagi jam dan sebagainya. Orang kata apa, zikir lah. Zikir ataupun keluar dan sebagainya. Lupakan benda tu. Lupakan benda tu selesai. Esok fikir pula. Macam mana kita nak manage kan. Kalau Najib bangang tak ada. Okey tuan, soalan tuan Muka macam bangang siang dia ni, patutlah PPPM bodoh. Habis tu hang dah tahu aku ni bangang bodoh. Hampir masuk dalam live aku siapa. Hampirlah live orang cerdik pandai. Dia duk menunggu tuan dekat sejam saya duk cakap. Hang dah tahu kata aku ni bodoh, bangang dan sebagainya. Hampir duduk dalam live aku siapa. Hang keluar lah. Bukan ada orang jemput pun. Bukan orang ada hantar kad jemputan bagi kat hang pun. Orang kata apa, anda diundang masuk ke dalam live Muhammad Hafiz Abdul Halim. Mana ada orang hantar hang kad pun. Hang yang masuk sendiri. Ibarat macam hampir kenuri orang tak jemput hang, lepas tu hang bagi tahu kata apa ni makanan tak sedap pun semua. Orang tak jemput hang pun. Orang tak jemput hang, lepas tu hang nak komen lebih. Ibarat macam tu lah. Ni orang masuk, orang buat live, orang bukan jemput hang pun. Kalau hang rasa hang tak suka, kalau hang rasa dia ni bodoh, hangang dan sebagainya, hang duk tunggu siapa? Ini lawak ni. Ini lawak ni, masalah manusia ni. Ini yang menjadikan benda ni lawak. Sebab apa? Hang dah tahu dah. Hang tak suka kat orang tu, lepas tu hang pergi tunggu juga. Lepas tu hang siap boleh komen lagi. Yang mengatakan hang ada kat sini. Hang siap boleh type lagi. Hang nak abang kata hang ada kat dalam live. Apa benda? Ibarat macam hang pergi kenuri, lepas tu hang ambil mic, hang cakap. Hang kata hang tak dijemput. Hang orang luar. Orang mesti akan tengok hang pelik. Dia ni siapa dia? Ataupun hang ambil mic dekat kenuri orang, abang kata apa? Lauk tak sedap. Nasi tak sedap dan sebagainya. Bila orang bertanya hang ni kena undang mai sini tak? Bukan. Orang kata apa nama sendiri main makan dan sebagainya. Orang mesti akan pelik. Dia ni siapa? Lah orang tak hantar tak jemputan kat dia. Lepas tu dia nak bagi tahu kata lauk tak sedap, nasi basi dan sebagainya. Kalau hang rasa hang tak diundang, kalau hang rasa macam lauk basi kat sini ataupun nasi basi dan sebagainya, boleh keluar lah. Pasal Syamuddin menafikan dia kumpul SD, apa komen? Syamuddin Syak tuan nasib baik darurat. Kalau tidak hari ni dah 20,000 kes sebab laksanakan pilihan raya. Syamuddin punya kes Syamuddin punya kes dia kata dia menafikan. Cuma saya nak komen sikit lah. Sebab semalam saya ada buat naik orang kata apa penulisan. Sekiranya perkara ini betul. Sekiranya perkara ini betul, dia mengulang kembali sejarah Semangat 46 ataupun sejarah pada tahun 1988, iaitu penubuhan 88 ke 86 penubuhan Semangat 46. Bila tahun dia lupa tahun dia dah. Jadi sejarah berkenaan dengan Semangat 46 lah. Sebab apa? Apabila UMNO bergaduh antara mereka punya leader, Tunku Razali keluar, dia bawa dia punya orang dia, maka dia menubuhkan Semangat 46. Masa tu Tunku Razali beritahu UMNO salah, UMNO tak guna, banyak macam-macam lah. So UMNO pula dilead oleh Mahathir. So apabila orang kata apa, mereka bergaduh dan sebagainya, di akhirnya
apabila mereka menggunakanlah orang-orang lain dan sebagainya untuk mereka punya ideologi gaduh depan ni, akhirnya mereka akan bersama semula. Bila mereka bersama semula, maka UMNO akan semakin kuat. Sebab apa? Sebab apabila Tengku Razali keluar, maka Tengku Razali telah rekrut orang-orang yang bagus-bagus lah. So bila dia join balik kat halang UMNO, dia bawa masuk balik orang-orang tu. Mereka, orang kata apa, bersama kembali lah. Sekiranya ini adalah rentetan sejarah lah. Orang kata secara singkatnya lah. Kalau nak tahu detail boleh pergi baca kat dalam internet. Sekiranya benda ni benar-benar berlaku, maka rentetan sejarah Semangat 46 ni akan berlaku. Sebab apa? Sebab di ujung dia, UMNO akan menjadi hero. Hero last minute lah. Hero last minute lah cerita dia. Sebab apa? Semua orang telah menghadapi macam-macam lah. Kena tuduh, kena fitnah, kena hentam kerajaan Hagan dan sebagainya. Akhirnya, the ending. Semua orang tahu. Dekat seluruh dunia kita tahu. Nak menyelesaikan masalah COVID-19 ni hanyalah vaksin. Apabila mencapai immunity kelompok ataupun herd immunity, maka masalah ni akan selesai. Ekonomi akan berkembang semula. Orang kata apa? Ekonomi berkembang semula. Sistem pendidikan boleh dibuat seperti biasa. Orang pun boleh hidup macam biasa. So apabila yang ending ni kita bagi kepada UMNO, maka ibarat macam UMNO akan jadi hero last minute. UMNO akan jadi hero last minute. Inilah dia punya cerita lah dah. Orang kata apa? Sekiranya perkara ini benar-benar berlaku. So the ending dia macam mana? Parti-parti yang tertubuh selepas PRU 14 ini, maka mereka ini akan bersama-sama dengan UMNO. So this is the problem yang akan berlaku lah. So rakyat Malaysia ada pilihan lain selain mereka memilih kepada UMNO. Dan benda ni akan jadi masalah sekarang ni. Sebab apa? Masalah sekarang ni kita tahu anak muda adalah paling banyak pengundi sekarang ni. Pengundi anak muda adalah lebih kurang 60 ke 70%. So anak muda hari ni memang tidak percaya kepada UMNO. Anak muda hari ni 100% tidak percaya. Bukan kata sekarang ni tuan-tuan. Anak muda dah mula hilang keyakinan pada UMNO start pada tahun 2009. Sebab apa? Mereka merasakan bahawa mereka terpaksa akur, ataupun mereka merasakan ibarat mereka ni ayam kat dalam reban. Mereka terpaksa ikut je orang-orang yang lama dengan idea-idea yang lama. Anak muda merasakan bahawa mereka ingin mengeluarkan idea baru. Mereka merasakan mereka adalah orang kata apa? Anak muda merasakan mereka yang layak untuk mentadbir, untuk mengurus tadbir negara kat masa sekarang ni. So apabila berlaku benda ni, maka anak muda akan pergi kepada Anwar Ibrahim dengan DAP dan sebagainya. Sebab kita tahu tuan, ideologi. Bila kita sebut tentang ideologi yang telah dibawa oleh UMNO, benda ni dah lama dah tuan. Ini bukan zaman perjuangan Hang Tuah. Ini bukan zaman perjuangan Hang Jebat. Ini bukan zaman perjuangan Mat Kilau dan sebagainya. Ini adalah zaman milenium. Apabila mereka main dengan ideologi, sentimen, orang kata apa, jaga Melayu jaga tanah Melayu dan sebagainya, ini adalah ideologi yang lama, ideologi semasa zaman British. Zaman British punya ideologi. So benda ni memang dah ada kat dalam perlembagaan. So anak muda mereka dah tak hirau tentang drama ni. Mungkin orang lama mereka akan ikut kepada ideologi ni. Sebab apa? Orang lama tidak ada akses kepada akid. Mereka tidak ada akses kepada perlembagaan dan sebagainya. So orang lama hanya mempercayai apa sahaja yang disebut oleh pemimpin UMNO. Mereka main dengan ideologi ni lah. Ideologi merdeka, ideologi keramat dan sebagainya. Anak muda tak lagi, sebab anak muda tak tahu semua jaminan yang mereka sebut ni, semua ada kat dalam perlembagaan. Apa yang saya risaukan adalah, mungkin akan berlaku sekali lagi, Anwar dengan DAP akan naik balik semula sebagai kerajaan. Sebab kita tahu, youngest blood mereka nak revenge. Bila mereka nak revenge, mereka nak balas dendam, mereka bukan fikir apa dah. Sebab orang kata apa, perjuangan youngest blood ni lain. Sebab mereka nak hak mereka. So bila mereka tidak ada choice, mereka terpaksa pergi kepada Anwar dan DAP dan sebagainya lah. Sebab apa yang kita tahu hari ni, sebab apa saya duduk kat dalam Bersatu, hari-hari saya duduk berkempen nak menguatkan Bersatu dan sebagainya. Sebab apa? Bukan sebab benci kepada UMNO dan sebagainya. Sebab saya nak anak muda yang merasakan mereka tidak sesuai dengan ideologi UMNO, mereka akan duduk dengan armada.
Mereka, bila mereka merasakan bahawa mereka tidak ada tempat dalam UMNO, mereka merasakan UMNO ni hanyalah parti keluarga dan sebagainya, mereka ada tempat kat dalam armada. Ini yang kita nak pastikan bersatu ada sehingga ke akhir, orang kata apa? Akhir dunia lah. Itu yang kita nak. Bukan kita nak bersatu ni akhirnya akan duduk dengan UMNO. Ini akan jadi masalah. Masalah ini akan berbangkit semula. Anwar akan menjadi orang kuat lagi. Sebab apa? Anak muda semua duduk dengan dia. Biarlah bersatu ni menjadi satu parti yang kuat. Sebab apa tuan-tuan? Kita tahu mana-mana parti prominent di dunia pun, apabila mereka ranap, maka apabila mereka nak mendapatkan semula, orang kata apa? Mereka nak dapatkan semula trusted ni, amat susah. Amat susah. Sebab apa? Orang dah kenal mereka beratus tahun dah. Orang dah kenal mereka beratus tahun. Dan penentangan terhadap mereka ni bukannya baru mula. Dah berpuluh tahun dah mula. So ini yang jadi masalahnya. Dan setiap kes apabila parti prominent yang rebah dan sebagainya, mereka akan digantikan dengan parti-parti yang baru. Yang mana yang boleh meyakinkan masyarakat sekarang. Sebab itulah kita perlu memastikan bersatu ni kuat. Armada kena pastikan dia kuat. Sebab apa? Ni demi masa depan. Sekiranya armada tidak menunjukkan taring dia, sekiranya armada tidak menunjukkan mereka punya belang, sekiranya armada tidak menunjukkan mereka punya suara, maka dia punya kesan dia amat teruk. Sebab anak muda akan pergi kepada DAP, anak muda akan pergi kepada AMK. And this is the problem yang kita hadapi. Dan memang kita tahu bahawa anak muda takkan pergi duduk dengan pemuda UMNO. Ini memang betul. Ini kalau pergi tanya mana-mana anak muda pun, memang mereka tidak akan pergi duduk dengan pemuda UMNO. Sebab apa? Dalam UMNO, anak muda tidak akan dapat tempat. Ini memang terus terang saya bagi. Hang menyalak macam mana pun, hang hebat macam mana pun, hang pandai macam mana pun, dalam UMNO, hierarki dia adalah keluarga. Hierarki dia adalah keluarga. Hang kena ada berkaitan bloodline dengan mereka. Sama ada bapa menakan, anak saudara, ataupun pakcik dia. Barulah dia boleh naik. Sebab itu adalah trend UMNO sejak daripada zaman orang kata apa, Tun Razak lagi. So anak beranak saja. So anak muda mereka akan pergi dekat armada. Sebab itu armada kena pastikan bahawa dia ada prinsip. Dan armada kena pastikan bahawa dia punya vision bukan setakat PRU15. Armada kena pastikan dia kena susun dia punya strategi dia sampai apa? Sampai dia habis lah. Hingga ke akhir dunia. Dia kena susun strategi dia. Apa yang dia buat untuk menguatkan. Dan armada kena susun. Siapakah pewaris? Sebab hak ni semua orang tahu. Selepas Wan Ahmad Faizal. Wan Ahmad Faizal dia umur dia lah berapa dah. Wan Ahmad Faizal akan masuk ke dalam bersatu. So siapakah yang akan menggantikan? Benda ni yang kena susun. Sebab apa? Dekat dalam mana-mana parti politik sendiri pun mereka susun. Dan benda ni bukan yang mengatakan okey, bila orang kata apa, bila dia bertanding, dia menang, maka dia lah akan lead. So akan jadi masalah. Sebab apa? Mungkin orang ni nangwai, tapi ramai orang yang sokong dia. So dia akan jadi kepala. So dah kena start dah, kena susun. Siapakah yang akan menggantikan Wak Ahmad Faizal? Siapakah yang akan menggantikan Ashraf Mustaqim? Siapakah yang akan? Benda ni semua kena susun dan kena pastikan supaya armada kuat dan dia boleh menjamin masa depan negara. Ini yang saya bagi tahulah berkenaan dengan surat ini. Ini yang saya risau. Kerisauan saya apabila saya tengok rentetan sejarah. Dan rentetan sejarah yang berlaku pada 1946 tidak sama macam yang berlaku sekarang ni. Sebab kita tahu, youngest blood dia berbeza. Masa Tengku Razali dulu berbeza. Masa yang akan berlaku sekarang ni berbeza. Ini yang kita perlu memahami berkenaan dengan surat itu. Sekiranya surat itu betul. Sekiranya surat itu betul, dia akan jadi very big problem. Betul. Anak muda diguna-guna oleh UMNO. Kalau bersatu join UMNO, macam mana dalam politik tak mustahil. Kalau bersatu bersama dengan UMNO sebagai komponen, tidak ada masalah. Sebab apa? Mana-mana parti-parti prominent di dunia pun, apabila mereka rebah, dia akan limit dia 50 tahun lah. Banyak bila kita baca tentang pengkajian politik dan sebagainya, apabila parti-parti prominent ni rebah, mereka akan bersama dengan parti yang baru ditubuhkan. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Bagi saya sekiranya banyak komponen politik adalah lebih baik. Sebab apa? Sebab mereka boleh menyembak imbang pentadbiran kerajaan secara dalaman. So kerajaan
agak sukar untuk menyeleweng, orang kata apa, untuk menyeleweng duit, untuk rasuah dan sebagainya. Sebab apa? Ada pihak yang memandang. So, benda ni lebih baik. And sebab itulah saya katakan, apabila berlakunya macam semangat 46, very, orang kata apa, berbahaya sekali lah. And memang amat-amat berbahaya. Sebab apa? Saya tahu, anak muda saya boleh bagi jaminan. Anak muda tidak akan pergi kepada UMNO. Sebab apa? Hari ni anak muda bukan macam dulu. Orang dia ada ego dia, tuan-tuan. Semua orang ada ego dia. Apabila orang tu dia belajar NFT dan sebagainya, dia ada ego dia. Mereka nak jadi pemimpin. Anak muda hari ni, mereka nak platform jadi pemimpin. Anak muda sekarang ni bukan macam dulu. Anak muda yang lama-lama dulu, tuan-tuan, mereka hanya nak duit je. Kan? Mereka nak orang kata apa? Mereka nak bantuan daripada parti. Kan? Mereka nak pekerjaan daripada parti. Mereka nak lantikan daripada parti dan sebagainya. Anak muda sekarang ni berbeza. Boleh buat research tadi. Anak muda sekarang ni they want to be a leaders. Mereka nak jadi ketua. Mereka nak menentukan masa depan mereka sendiri. Sebab apa? Mereka rasa yakin apabila mereka keluar daripada universiti, mereka telah dibentuk, mereka telah diacu untuk menjadi seorang pemimpin. Dan sebab itulah orang kata apa? Orang kena tengok macam mana MPT kan? Bukan MPT UMNO, tuan, Majlis Perwakilan Pelajar, bukan MT, dipanggil sebagai MPP. Macam mana MPP bersidang, macam mana MPP orang kata apa, kempen dan sebagainya. Mereka dah orang kata apa, mereka dah biasa dengan politik dan sebagainya semasa mereka duduk kat dalam universiti. So bila mereka keluar daripada universiti, mereka nak jadi leaders. Mereka nak ada tempat untuk mereka bersuara. Mereka nak ada tempat untuk mereka mencorakkan negara dan sebagainya. Ini yang perlu kita tahulah, kan. Dan mereka tak boleh untuk mendengar orang-orang lain. Sebab tu ramai yang keluar, ramai anak muda yang orang kata apa, yang pergi kepada PKR, yang pergi kepada TAP dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka nak jadi leaders. Macam Horik Maulud, semua mereka ni dilantik untuk jadi adun, untuk jadi orang kata leaders dan sebagainya. Itu yang mereka nak, kan. Ini yang perlu kita tahu. Maharaja Lawak Live. Maharaja Lawak Live, tuan. Saya bagi tahu tentang MPP sebab saya bukan nak kata saya nak jadi leader. Macam saya tak, tuan. Macam saya ni lebih kepada research je. Apa yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan adalah apa yang saya research. Saya tahu tentang MPP sebab saya sendiri one of the MPP. Tengok anda ada Luqman Adam, saya tak pasti. Tapi kalau nak cerita tentang saya, memang I am the one of MPP lah masa KJMI dulu, yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, tuan. Gagak-gagak pun boleh jadi MPP juga. Okey. One of the MPP lah. Sebab tu saya tahu mereka ni telah dibentuk. Mereka kena kempen kat dalam universiti. Mereka kena orang kata apa, kena kempen lah, kena apa macam-macam lah, kena undi dan sebagainya. So mereka telah dibentuk di universiti. Bila mereka telah dibentuk di universiti, bila mereka keluar, mereka nak cari platform untuk mereka meneruskan mereka punya orang kata apa, mereka apa yang mereka belajar di universiti lah. Itu yang perlu kita tahu. Okey, tuan-tuan, ada apa-apa soalan lagi? Ini yang saya jawab berkenaan dengan surat tu lah. Jikalau betul. Jikalau betul, so akan jadi masalah. So, tidak ada masalah lah kalau Bersatu bergabung dengan UMNO. Tak risau ke kalau Bersatu seperti UMNO? Sebab ramai orang UMNO dalam Bersatu. Beza antara Bersatu dengan UMNO adalah Bersatu menyediakan banyak platform kepada anak-anak muda di bawah armada, di bawah orang kata apa, MPT dan sebagainya. UMNO tak ada. UMNO dia lebih kepada warisan. UMNO dia punya jawatan dia adalah warisan. Sebab tu Khairi, apa nama, kes Khairi dululah. Khairi nak jadi leaders kat dalam UMNO, apa dia buat? Dia menikah dengan, mula-mula dia pergi langgar kereta, apa nama, Anwar Ibrahim punya anak. Apa nama, Wan Aziz, Nurul Izzah punya kereta. Bila Anwar kena pecat, apa Khairi buat? Khairi pergi langgar kereta anak
Abdullah Ahmad Badawi. Sebab apa? Khairi tahu. Dalam UMNO, hang kena jadi mereka punya keluarga, baru hang boleh ada tempat. Itu trend UMNO. Benda ni memang kita dah nampak bukti. Sebab tu Khairi buat macam tu. Sebab ini adalah trend dia. Trend dia hang kena ikut hierarki keluarga. Bila hang ada kaitan pak menakan hang ke, pak cik hang ke, baru hang boleh naik. Anak muda, mereka dah nampak benda ni. Muka sama je. UMNO semua muka sama. So mereka nak perubahan. Bila mereka nak perubahan, adakah mereka akan duduk dalam UMNO? Mana ada orang-orang yang keluar dari universiti yang duduk kat UMNO? Mana ada? Tidak ada langsung. Yang duduk kat dalam UMNO ni memang orang yang duduk yang dah biasa dengan UMNO, yang lama-lama lah, yang duduk ikut UMNO ni. Yang letih-letih yang baru keluar, yang hiswazah dan sebagainya, mereka tidak akan duduk dengan UMNO. Sebab tu kat dalam PKR ramai anak muda, MK ramai anak muda. Sebab apa? Mereka cari tempat. Anak muda cari tempat. Apa boleh cek antara pemuda UMNO dengan PKR, mana lagi ramai? PKR lagi ramai. Ashraf Wajdi masuk dalam UM. Ada tak student ni dia? Mana ada student sorak dan sebagainya? Tidak ada. Tapi kalau Anwar Ibrahim masuk UM, kalau PKR masuk UM, bergema Universiti Melaya. Sebab apa? Anak muda duduk dengan mereka. Macam tu juga dengan UIA dan sebagainya. UMNO boleh masuk universiti? Tak boleh. Memang ada UMNO kat dalam universiti. Orang kata UMNO siswa dan sebagainya. Tapi yang kuat kat dalam universiti, UMNO tak boleh ambil anak muda. Anak muda tidak akan duduk dengan mereka. Sebab anak muda dah tahu mereka tidak ada platform. Suara mereka hanya sekadar macam mainan saja. Anak muda dah tahu. Sebab tu UMNO, anak muda keluar. Ada anak muda join HAPSI. Ada anak muda join Angkatan Muda Keadilan. Macam sekarang ni anak muda lebih kepada armada. So benda ni yang kita kena pertahan. Kenapa kita nak bagi bersatu pergi kepada UMNO? UMNO tengah lemah sekarang ni. Sekiranya bersatu lompat masuk UMNO, mengkuatkan UMNO, sila. Sebab tu saya kata semangat 46 akan berulang kembali. UMNO akan jadi kuat. Sebab apa? Yang kuat sekarang ni adalah bersatu. Ini adalah realiti. Walaupun mereka memain sentimen di media sosial yang mengatakan bersatu lemah dan sebagainya, ini adalah sentimen. Kalau kita turun dekat rutin, dekat bawah dan sebagainya, sekiranya kita engage dengan masyarakat, masyarakat tidak akan pilih UMNO. Masyarakat akan lebih pilih kepada bersatu lagi. Okey tuan, mana yang nak bising dengan saya? Geng UMNO jangan koyak. Ini saya cakap ni realiti. Ini saya cakap realiti. Kalau tak mau terima tu terpulang lah. Yang mana nak bising dengan saya boleh sekejap Betul. Sini share dengan Arisa, share dengan kau. Okay tuan, siapa yang nak bising dengan saya boleh bising ya. Nak berhujah dan sebagainya. Mulut dah tak betul, tak apalah. Ya. Tu pergi ambil tu. Tu pergi ambil tu pisang orang tu. Bertobatlah, jangan memporak-porandakan Melayu. Apa yang saya memporak-porandakan Melayu? Saya tak memporak-porandakan Melayu. Hari ni mereka kata, memporak-porandakan. Ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, orang bodoh boleh percaya kepada ideologi mereka ni. Nak memporak-porandakan Melayu, kena ada majoriti 2/3 di Parlimen. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang boleh menggugat perlembagaan? Tak ada siapa boleh gugat perlembagaan. Hanya berlaku sekali pada tahun 1993. Yang mana Tun Mahathir menurunkan kuasa Raja-Raja Melayu.
Kan hari ni dia duk kata nak pecahkan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, adakah mungkin untuk orang lain untuk ubah perlembagaan menggugat tentang kedudukan istimewa orang Melayu? Tak boleh, sebab apa? Dia kena dapat 2/3. Sedangkan UMNO sendiri pun dia tak perlu nak jaga dah kedudukan orang Melayu. Sebab apa? Semua tu ada dalam perlembagaan. Saya heran kenapa mereka nak menhotringkan orang Melayu hari ni. Apa yang orang Melayu kena fikir? Orang Melayu hari ni bukan dia gaduh fikir macam mana nak jaga hak istimewa dia. Tak perlu, sebab dalam perlembagaan dah ada. Orang Melayu hari ni dia kena fikir apa? Macam mana jaminan masa depan dia. Nak merapatkan jurang ekonomi antara bangsa lain. Dengan orang Melayu kena berfikir daripada sudut ekonomi. Orang Melayu kena berfikir daripada sudut peluang yang ada. Orang Melayu kena fikir daripada sudut pendidikan dan sebagainya. Kalau nak sembang tentang jaminan orang Melayu, benda ni adalah benda yang lama, ideologi lama. Benda ni perjuangan pada tahun 1948. Macam mana nak mempertahankan hak orang Melayu daripada British. Selepas kita merdeka 1957, kita bukan sembanglah tentang benda tu. Orang yang duk sembang tentang benda tu pun jual tanah Rizal Melayu daripada 50% tinggal 12%. Sepatutnya tanah Rizal Melayu disumpah oleh raja-raja Melayu yang kena ada 50%. Sekarang ni ada berapa persen? Sejak daripada zaman Najib, mereka dah jual yang tinggal hanyalah 12% saja. Apa kita nak sembang tentang kedudukan orang Melayu dan sebagainya? Kan? DAP seronok Melayu vs Melayu. DAP seronok apabila kita duk main sentimen Melayu. Sebab apa? Sebab dia boleh main rasisme. DAP lagi seronok apabila kita duk main sentimen Melayu. Sebab dia akan main sentimen Cina. Sekarang ni bukan masa untuk kita perjuangan rasialisme. Kita tak boleh nak rasis bila kita rasis. Pengundi Melayu 50%. Pengundi Cina 45%. Sekiranya orang Melayu main sentimen Melayu, DAP dia lagi suka. Sebab apa? Dia boleh dapat undi lebih daripada tu lagi. Pengundi Melayu 55%. Pengundi India dengan Cina 40% lebih. Sekiranya dia boleh main sentimen tu dia dapat 42 kursi. Ni kesilapan siapa? Kesilapan siapa? Saya nak tanya tuan-tuan. Berapa banyak tempat di bandar-bandar utama pengundi Melayu hanya ada 50% saja. Pengundi Melayu 50%. Yang lain adalah lagi 50% lagi adalah pengundi China dan sebagainya. Begitu juga dengan Pulau Pinang. Ada yang pengundi Melayu 40%, ada yang pengundi Melayu 30%. Sembang tentang jurang ekonomi. Orang Cina, YB mereka terima duit daripada DLC dan sebagainya. Mereka masuk ke dalam duit persatuan. Orang Melayu kita hadut sembang tentang perjuangan Melayu, duit berbilion-bilion kat dalam akaun dia sendiri. Orang Cina berapa banyak persatuan? Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Ini bukan saya seorang tahu, saya umur 30, ada dalam ni lagi lama, ada umur 50, 60, takkan buta mata. Orang Cina berapa banyak persatuan ada? Mereka ada bomba sendiri, mereka ada sekolah mereka sendiri. Macam mana mereka ambil duit tu? Ambil duit daripada mana? Mereka ambil duit daripada sini lah. Mereka ambil duit daripada YB mereka yang masukkan duit kat dalam persatuan lah. YB mereka masuk dalam duit. Orang-orang bangsa lain, ada tak mereka hutang lebih? Tak ada. Yang banyak hutang ni adalah orang mana? Orang Melayu. Sebab apa? Sebab ni lah hadut jaga Melayu ni. Hadut simpan duit dengan cukai tak bayar 1 bilion. Dengan simpan kat dalam akaun 400-500 juta. Ni tuan-tuan, orang belanja makan harian berapa saya nak tanya tuan-tuan. Orang Cina dia tahu benda ni. Sebab tu dia bukan ambil duit lebih-lebih. Habis kuat kita boleh belanja dalam satu hari pun 1,000 tuan. Habis kuat lah. Habis kuat kalau kita nak makan mahal mana pun. Kalau kita pergi hotel paling mahal pun. Habis kuat kita makan 5-6 ribu ya. Mana ada orang makan 100 ribu. Mana ada orang makan sampai 500 ribu. Mana ada. Cuma orang Melayu kita ni dia terlampau hamak dengan duit. This is the problem. Orang Cina tak ada. Dia dapat 100 juta dia masuk dalam persatuan. Okey, hang nak buka menega, aku ambil 10%. Kan? Okey, aku bagi kat hang sejuta, hang pergi buka menega, aku pengurusi, aku share dengan hang 10%. Bulan-bulan orang tu ayak dekat dia 10%. Dia, sebab apa? Orang Cina mereka tahu. Mereka bukan nak belanja sampai satu hari 1 juta. Mereka bukan nak belanja sampai satu hari 5 juta. Dan ini tak ada simpan dalam akaun 500 juta orang Melayu lain susah. Buat apa? Kan?
Kan? Sebab tu kata akal tak guna. Macam mana Melayu nak maju? Orang Cina dia tak buat macam tu. Orang Cina semua masuk dalam persatuan. Hang nak buka apa? Kedai makan. Okey, tak apa, ambil duit persatuan. Aku bagi kat hang 500,000, 10% share aku punya. Hang nak apa? Hang nak buka bisnes apa? Hang nak buka kedai kereta. Aku bagi kat hang 1 juta, kan? 10% aku punya share. Kan? YB dapat duit. Apa cukup pilihan raya? Okey, hampa kena bagi duit. Ambil. Okey, dia ni bagi duit sikit. Dia ni bagi duit ni. Bukan hang nak belanja banyak pun. Habis kuat orang sekaya mana pun, kan? Satu hari dia boleh spend pun 5-6 ribu dia boleh spend. Mana ada orang boleh spend 1 juta sehari. Kan? Bila dia nak pergi bercuti, setahun sekali lah mungkin dia pergi bercuti. Dia akan minta kat persatuan ni sikit. Akan minta kat persatuan ni sikit. Ni trend orang Cina. Orang Cina buat macam ni. Sebab tu mereka boleh buka supermarket. Orang Melayu tak ada. Dia rembat duit buah dalam akaun dia. Rembat duit buah dalam akaun dia. 500 juta dalam akaun. 1 bilion dalam akaun. 400 juta dalam akaun. Nak buat apa? Hang bukan boleh belanja semua pun. Last kali hang mati duit tu, hang boleh kat orang mana? Dan bukan boleh awak masuk dalam kubur. Tak ada beli Lamborghini, beli Mustang dan sebagainya. Ini yang menyebabkan orang Melayu apa nama ke belakang dan sebagainya. Tak dengar apa kena kuatkan suara. Okey, mana lagi nak bising dengan saya? Betul, mereka ada bank persatuan mereka sendiri. Saya tahu saya pergi duduk dengan geng Cina. Saya pergi duduk dengan geng Cina bukan saya pergi duduk dengan mereka tu sebab saya nak pergi duduk dengan mereka nak menggadaikan maruah Melayu. Tak. Saya pergi nak belajar dengan mereka macam mana mereka boleh berjaya. Saya nak pergi belajar macam mana mereka ni boleh create Wisma. Macam mana mereka ni boleh buka. Rupanya duit. YB mereka masuk duit. Mereka buat cleaning duit kat dalam tu. Masuk 100 juta, okey. Persatuan ambil 50%. Kita tak ada. Simpan bawah tangga. Ada yang kena tangkap simpan bawah tangga. Nak buat apa? Simpan 50 juta bawah tangga. Tak boleh buat apa. Habis kuat duk belanja cash macam tu. Ada keluar cash. Adakah satu hari dia boleh belanja sampai 1 juta? Tak boleh. LHDN akan kejar dia. Adakah dia boleh beli rumah sampai 30-40 juta? Mana boleh. LHDN akan kejar dia. Habis kuat dia duk belanja 1,000-2,000 macam tu lah. Habis kuat dia duk bagi orang kata apa, duk beli beras dan sebagainya. Nak buat charity dan sebagainya, duit kat bawah tangga. Nak buat apa? Orang Cina dia tak bubuh duit kat bawah tangga. Dia masuk dalam persatuan, dia orang kata apa? Cuci duit tu. Dia masuk 50 million, dia buat event 10 million. 10 million masuk dalam persatuan, 40 juta lagi keluar. Dia buat macam mana? Okey, ada program. 10 juta, okey, dia buatlah program. Orang ni derma, dia ni derma, orang ni derma segala macam ni. Lepas tu dia buka syarikat banyak-banyak. Event punya syarikat, syarikat lampu lah, lightning punya syarikat, bayar artis dan sebagainya, duit tu masuk dalam akaun dia. Tu baru hotel ni simpan kat bawah tangga rumah, simpan dalam safety box. Nak buat apa? Hang bukan boleh belanja pun, tak boleh belanja. Duit tu hang tak boleh belanja. Habis kuat hang boleh belanja 1 juta, hang tak boleh belanja 1 juta, hang tak boleh buat apa, hang nak beli beg apa tak boleh, LSDN kejar hang. Habis tu hang duk simpan banyak-banyak kat bawah rumah buat apa? Tu orang kata orang Melayu kita tak cerdik. Orang Cina mereka cerdik. Sebab tu mereka berjaya. Mereka bukan nak simpan. Lepas tu bila SPRM kejap, tu dah duit dalam rumah 50 juta. SPRM duit dalam rumah 100 juta. Nak buat apa? Buta yang kena tangkap dengan SPRM. Mana nak bising dengan saya? Berapu apa? Saya duduk dengan gangster-gangster Cina. Saya tahu mereka macam mana mereka cuci duit. Saya 9 tahun anggota polis. Saya tahu mereka macam mana mereka cleaning mereka punya duit. Dia cerita aku lah. Mereka buat masuk duit kan. Orang ni sumbang, Hatuk ni sumbang, Hatuk ni sumbang. Semua duit semua. Duit haram semua. Duit cuci semua. Tu yang duit melambak kat rumah Najib. Terbaik happy fakta yang mantap dan relevan. Okey tuan, mana nak bising dengan saya? Saya orang Penang, memang terbaik Cina kat Penang. Semua masuk-masuk. Tak apa, sembang kencang. Tak payah bang, tak payah cerita dah. Orang lama-lama kat sini, mereka tahu. Tapi mereka nak menegakkan juga benang yang basah. Orang tua-tua lagi tahu daripada saya sebab mereka dah lalui benda ni banyak. Tapi ada orang yang nak negakkan benang yang basah. Kalau saya umur 30 tahun, saya boleh tahu cerita ni. Orang lama-lama mereka tak tahu cerita
orang Cina mereka tak simpan bawah tangga ke, bawah alang ke, bawah bumbung, mereka tak simpan. Kan? Cina income, judi, Melayu income, rasuah mula. Kan? Terbaik heavy batal yang mantap. Tak payah orang lama tahu, cuma hampa nak tegakkan benda yang basah. Tu masalah ya. Bukan, kalau saya umur 30 tahun, orang yang main 10 tahun politik, takkan mereka tak tahu. Orang yang main 10 tahun, takkan mereka tak tahu. Saya baru nampak benda tu. Kan? Takkan mereka main 10 tahun, mereka tak nampak benda tu. Mereka nampak. Kan? Betul, Fik. Itulah cara mereka bina ekonomi mereka hingga berjaya. Mereka kumpul duit dalam yayasan, lepas tu tersalah cek dan terbunuh. Betul ya? Kumpul duit dalam yayasan 100 juta, lepas tu duk beli, bagi kat anak, bagi kat bini. Tuan-tuan, tak boleh guna. Hang beli rumah 10 juta pun, hang beli sampai 5 biji, hang nak duduk sebiji je. Hang tak boleh duduk 10 biji rumah, hang nak beli 10 biji rumah apa-apa. Sebab tu saya kata, kan, orang Melayu ni, dia pelik dia kat situ. Hang beli rumah besar mana pun, hang boleh duduk sebiji tu je. Mahathir ada banyak rumah tak? Saya nak tanya tuan. Mahathir ada duit berapa banyak? Mahathir ada tak beli kereta sampai 15 biji, apa 20 biji? Mahathir tak ada beli kereta mahal-mahal pun. Mahathir ada beli pulau. Ada tak dia beli pulau? Dia tak ada, dia beli bisnes. Dia beli bisnes. Dia beli apa nama syarikat, apa nama telco, dia beli syarikat, apa nama, dia buat LRT, dia beli bisnes. Dia tak ada beli, dia bukan ada. Anak dia ada, dia beli apa nama, anak dia ada tak beli kereta Jaguar ke apa ke? Tak ada. Kan? Bila sampai 10 tahun dia jadi menteri, barulah keluar cerita Mukris apa nama, guna kereta Bugatti Veyron. Ada tak Mukris ada sampai apa 50 biji kereta? Tak ada. Tak ada. Sebab tu dia boleh takbir berjaya sampai 22 tahun. Sebab dia create peluang. Sebab tu orang yang duduk dengan dia, banyak yang jadi millionaire. Sebab dia create peluang dan dia dapat income daripada situ. Okey, aku bagi kat hang duit. Aku share 10%. Aku bagi dekat hang duit, hang buka bisnes. Aku dapat share kat situ. Semua share. Mahathir dia share. Ada tak Mahathir simpan kat dalam rumah dia 50 juta? Ada tak Mahathir simpan dalam rumah dia 1 bilion? Tak ada. Tak ada cerita. Ada tak Mahathir anak dia kena kes masa kena buang UMNO duit dalam rumah 500 juta. Tak ada, dia tak ada buat perangai bodoh itu. Tapi ada banyak orang dalam UMNO buat perangai bodoh macam tu. Kan? Ya bukan saya nak puji Tun Mahathir, nanti orang kata saya pejuang semua. Saya bukan puji dia, saya nak abang dia lah sebab dia mantan Perdana Menteri. Macam tu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada tak Tan Sri Muhyiddin Yassin simpan bawah rumah dia 500 juta? Ada dia kena kes tu? Tak ada. Ada tak Tan Sri Muhyiddin Yassin terlibat dengan rasuah apa visa ke apa? Tak ada, tu semua kerja bodoh. Kan? Kan? Dia menega. Dia tak ambil duit anak yatim. Okey. Mana nak bisi dengan saya tuan? Siapa nak bisi dengan saya? Jangan hina bangsa sendiri. Bukan hina, saya nak moratorium. Mereka tak bising sebab apa? Mereka tak pinjam kat bank. Mereka pinjam kat persatuan mereka. Kan? No interest. Okay, tuan. Mana nak bising dengan saya? Boleh bising dengan saya, tuan. Kan? Siapa nak bising dengan saya? Boleh bising. Yang mana dia kata barang jadi tu ambil bising. Saya add dia bising ya. Politik kena bijak. Kita saya ada seorang bisi, saya nak bawa dia bisi dengan saya. Nak tengok dia accept ke tak? Kita main seorang dua siapa? Decline Decline tak berani. Duduk kata kat orang berani tapi orang ajak bisi tak mau. Okey, ramah mesra. Kita ajak dia bawa naik. Ni ramah mesra kan? Rosmah mesra. Fi Taina memang benda kenyataan. Tapi beli handbag kat bini 100,000 buat. Bini dia nak pakai handbag tu. Tak ada pakai, beli 100,000 simpan kat dalam rumah ni tuan-tuan. Beli handbag punya banyak kan. Lepas tu nak kena sewa pula apartment. Nak simpan handbag. Apartment, Havillian resident.
Najib buat untuk apa? Simpan handbag dengan jam dengan duit. Hang beli handbag beratus-ribu, jam beratus-ribu nak simpan dalam rumah. Nak buat apa? Nak buat apa tuan-tuan? Sebab tu saya kata, hang macam saya pernah dapat 1/2 juta tuan-tuan. Saya pernah jual tanah dekat Setia Alam. Saya pernah ada income. Saya tahulah setakat mana hang ada duit pun hang takkan boleh belanja satu hari 100,000. Takkan boleh. Saya punya lifestyle dulu masa serja anggota. Macam mana saya pakai Lexus, orang lain pakai kereta apa, dia pakai Proton. Saya pakai kereta Lexus. Saya boleh bawa kereta mahal-mahal. Saya tak pakai kereta orang kata apa Proton. Sebab tu saya tahu hang macam mana pun hang tak boleh nak enjoy lebih. Habis kuat hang, kalau hang orang bukan Islam, hang duk pergi kelab pun hang tak boleh belanja lah sampai 30-40 ribu, kecuali kalau hang lempak duit atas udara macam tu boleh lah. Tapi orang yang gila duit dia takkan lempak duit. Dia sayang orang keluar duit tu. Dia tak ada berang macam tu, tak ada. Orang Malaysia nak beli macam tu. Bill Gates ke apa boleh lah buat kereta. Bill Gates pun dia tak lempak duit macam tu. Hang takkan boleh habis dengan suara apa-apa. Hang beli handbag sampai sejuta handbag satu handbag 500,000. Hang buat apa? Simpan dalam rumah. Bukan pakai pun. Lebih baik 500,000 nya hang pergi beli handbag kat Rosmah tu, hang pergi bagi orang Melayu buka perniagaan. Hang ambil 10% atas orang kata apa, atas dia punya kejayaan. Hang bukan buat apa, hang duduk kat hang duduk kat pejabat saja macam tu lah. Orang Melayu berjaya lah. Orang Melayu inilah yang orang Chinese buat benda ni lah. Mereka semua bersatuan, buka kedai. You boleh buat apa? Repair kereta. Okay? Pum, bagi duit. Buka kedai. Sebab tu China, semua mereka toket-toket. Mamak pun sama juga. Mamak duit persatuan. Mamak macam mana mereka boleh jaya? Mereka duit persatuan juga. Mereka bukan ada duit. Mereka duit persatuan lah semua. Mereka nak buka kedai mamak. Persatuan. Hima bagi duit. Nak buka kat sana, buka kat sini. So, dia punya bos dia mungkin akan tax 10% dan sebagainya. Itu biasalah. Habis modal tu jawab saya Syafiq Jamin apa kena mengena pula dah. Orang nak cerita pasal lain. Saya tak sebut Najib pun. Saya sebut benda kenyataan. Kalau tak boleh nak terima, nak buat apa? Tak boleh nak terima, masalah hang lah. Beli handbag Hermes. Untuk apa naknya hang? Hang beli beg sampai 500,000 nak buat apa? Hang guna dah beg tu, tak guna. Hang simpan lah residen Pavilion. Betul tak betul? Pavilion residen. Benda ni hakikat, fakta. Kau tak sebut pun orang semua tahu. This is fact. Okey tuan, siapa nak dia nak buat masuk kubur Okey tuan, siapa nak bising dengan saya boleh bising dengan saya. So tuan, anak muda nampak benda ni. Di akhirnya, ni adalah penutup lah tuan. Anak muda nampak kesilapan-kesilapan ini. Anak muda inginkan perubahan. Anak muda tidak sanggup lagi membayar cukai semata-mata bermain dengan ideologi demi kepentingan Melayu, tetapi mereka yang di atas mengaut keuntungan dan berjoli dengan duit-duit yang diperah daripada orang Melayu sendiri. Anak muda nampak benda ni. Anak muda tidak sanggup lagi bekerja, bergaji 2-3 ribu dan dipaksa membayar cukai beratus ringgit daripada hasil pendapatan mereka. Di mana mereka yang duduk di atas ini berjoli dengan cukai yang dibayar oleh anak muda. Anak muda tak sanggup lagi nak tengok benda ni. Anak muda tak sanggup lagi nak tengok handbag. Anak muda tak sanggup lagi nak tengok menteri, orang kata apa, Perdana Menteri yang buat filem porno dan sebagainya. Anak muda nak perubahan. Anak muda nak peluang. Anak muda merasakan bahawa mereka boleh mentadbir negara mengikut corak mereka sendiri. Ini penutup dia tuan. Tiba-tiba ABC aku pun tak faham apa topiknya Naya. Sahabat Hafiz, teruskan dengan info-info dan fakta yang benar, ikhlaskan diri ya. Orang tanya saya jawab lah kan. Okay, tuan, ada orang nak visi tak? Kalau ada orang nak visi, tak apalah, setakat tu saja untuk hari ni tuan. Ni ada seorang. Z Sabar Fik, teruskan dengan info-info dan fakta-fakta yang benar, ikhlaskan diri ya.
Sekolah tak habis. Bang, minta maaf bang. UPSR 4A. PMR 3A, 3B, 2C. SPM teruk sikit. Universiti 3.92. Apa nama? PJJ 3.67. Bukan bodoh lah bang. Saja nak bagi tahu Zuhdi Khalid. Zuhdi Khalid ni daripada Melaka kan semalam kan. Ni Armada. Bukan. Assalamualaikum, Fik. Balik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Fik. Ya. Jadi lah, Fik. Tempoh lah punya cara, Fik. Lepas tu, semalam. Dengar je lah, Fik. Dengar. Jelas. Nanti lah, teruskan dengan perjuangan anda lah. Yang kita duk tengok banyak-banyak live. Saya duk tengok Fik punya live, cantik lah. Boleh buka minda masyarakat, anak-anak muda. Cantik lah cara Fik. Cuma aura lah ni, orang keadaan lah ni, masyarakat lah ni, Fik, mereka mahukan perubahan. Apa yang lepas-lepas, mereka tengok apa yang berlaku yang lepas-lepas tu sebagai satu pengajaran. Cukup cantik apa yang berlaku yang terdahulu. Contoh, contoh apa Fik? Orang politik ni suka sembang demi Melayu, demi bangsa. Tu orang dah tak mau dengar lah. Pasal apa? Daripada dulu sampai kelar duk dengar yang tu lah. Contoh Fik, aku bagi je Fik. Pasal kerja kan. Kita nak pergi kerja. Buatlah nak bela bangsa kita kan. Tengok-tengok bangsa lain yang ramai. Orang luar negara. Kita pula nak kena duk bersaing dengan mereka nak buat kerja. Orang politik duk sembang demi bangsa, demi Melayu. Kerja semua orang asing semua duk conquer habis. Itu pasal rakyat dah memang dah buka mata lama dah benda ni. Cuma duk perhati lah. Apabila jatuhnya Barisan Nasional, kan orang nak perubahan. Orang ambil PH, orang tengok lagi teruk. Jadi orang sentiasa nak perubahan. Orang sakit hati. Lepas tu pula orang pemimpin lama, mereka gaduh, saling melondeh. Itu adalah benda baik lah tu. Benda bagus. Sebenarnya itu perkara yang sangat baik. Kawan ni londeh kawan ni londeh kawan ni. Jadi rakyat hanya perhati. Bukan tak menilai tu. Kan? Atuk londeh Najib londeh Atuk londeh Anwar londeh Najib. Itu sangat bagus. Jadi rakyat semua menilai, duk tengok. Bukan kata rakyat pun tak pikir semua tu. Sembang untuk rakyat, untuk negara, untuk orang Melayu. Rumah macam duk kata lah. Rumah mampu tengok. Betul tak Fik? Orang semua orang duk taram lah. Macam kata rumah, sembang pasal rumah pula kan. Rumah mampu tengok lah. Dulu kan. Jadi orang duk simpan lah tu. Lah ni pembangkang mereka punya cara macam mana Fik? Orang dah kecewa dengan tekanan, dengan COVID, dengan tak boleh kerja apa semua ni kan. Macam-macam lah hal. Jadi mereka cuba nak alih masalah orang tu, kemarahan orang tu, kecewa orang tu dengan COVID ni. Mereka nak tolak pergi ke kerajaan. Mereka up lah gambar-gambar orang kecewa, terjun bangunan lah dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda tu sebelum PKP pun banyak berlaku macam tu. Bukan pasal PKP ni saja. Kalau kata kita tukar kerajaan esok pun, benda ni tak akan selesai. Dia kena tunggu apa ubat, kena tunggu vaksin, kena vaksin semua baru nak boleh settle. Kalau tukar kerajaan esok pun tak akan boleh ubah semua ni. Jadi lah ni orang rakyat, dia nak penyatuan orang Melayu yang kuat. Tak kira lah orang nak gabung dalam PN. Kalau kata siapa nak keluar lah, itu dia punya pasal. Orang nak gabung bagi kuat, itu saja. Sebab apa? Orang tengok yang hak lepas-lepas. Apa yang berlaku yang lepas-lepas, orang sakit hati. Cuma orang duk taram kan. Orang akan hukum. Pemimpin yang macam ni, orang nak hukum dia apa? Cuma orang duk diam. Dia pun nak kempen apa dia punya pasal. Tapi orang duk nilai. Orang ni londeh kawan ni. Cukup elok, cukup bagus. Kalau pembangkang pergi londeh, orang tak percaya. Kalau sesama sendiri londeh, memang orang percaya lah. Memang benda tu betul. Jadi itu perkara yang bagus, sangat bagus. Jadi okeylah cara bagi penerangan kat orang tu memang cantik. Jadi jangan duk kira lah orang komen apa negatif apa, teruskan lah. Pasal apa? Mereka ni dibayar Fik.
Mereka ni geng makan dedak ni tak tahu duk kira lah. Mereka nak beli apa boleh dedak. Mereka punya pasal lah. Mereka tak baca akhir nak jadi apa pada anak mereka. Sedangkan anak mereka pun hidup dalam negara ni. Mereka nak makan dedak. Makan pergi lah. Boleh lah komen sana, komen sini kata kat orang lebih kurang. Mereka tak baca anak mereka tu. Tak? Kena baca yang dulu. Negara kita. Tok nenek moyang kita lawan dulu nak untuk merdeka. Punyalah teruk. Bergadai nyawa. Untuk negara ni. Jadi kita alah cakap PKP apalah sangat. Betul tak? Orang dulu lagi teruk lah. Ya aku. Aku Okey, Mak, terima kasih. Sakit hati juga tengok. Tapi aku rasa ini kali ini kali betul-betul penyatuan orang Melayu. Orang dah pengalaman banyak lah. Orang tengok yang lepas-lepas orang tak mau nak fikir lah. Sakit hati. Kita dah ketinggalan teruk dah dengan negara-negara lain. Kita dah kena tipu dengan orang politik. Tempat kerja penuh dengan orang-orang asing. Habis macam mana? Orang asing boleh main menjaga tempat kita. Kan? Macam mana cara mereka? Macam-macam cara main kahwin dengan orang kita. Ambil buat lesen menjaga lah apa lebih kurang mereka menjaga. Lepas tu pula geng-geng mereka yang kerja sini pergi beli barang kat mereka. Itu pasal. Jadi rakyat mahukan perubahan. Cuma lah ni yang rakyat duk nampak geng-geng Pak Lebai ni banyak okey. Sebab segi integriti semua ada kat mereka. Tengoklah. Kosong ke rasuah. Itu yang orang duk nampak lah ni. Bila orang duk nampak yang tu, maka hebatlah serangan pada puak-puak tu. Puak-puak Pak Lebai ni serangan cukup hebat lah. Mereka kena. Jadi kita orang Melayu ni bersabar, bersatu, jangan duk pecah. Duduklah macam mana pun. Pasal apa macam Pik kata kita dengar pun nak takut 50, 40 lah. Jadi kita bukan resis. Kita nak duduk bagi aman negara kita. Duduk elok-elok. Itu. Ini negara kita. Kan? Kita kena fikir masa depan. Itu saja. Tak boleh duk fikir. Duk kira makan dedak, mampu lah. Abaikan. Orang hak jenis yang duk kutip je korang tu tak tahu duk ingat apa lah Pik. Amat steady. Aku duk tengok banyak penyalah. Hang paling best lah. Okay. Kalau nak kira dengan si Lobot tu memang karut lah. Kan? Dia tu pandangan peribadi saya lah. Saya dah anggap dia ni orang bawah tanah lah. Orang bawah tanah PH yang cuba nak pecahkan UMNO. Si Lobot ni. Nak pecahkan UMNO, dia makan dua jalan. Itu saja. Dia tak kisah. Dia makan berani boleh, makan berani pun boleh. Dia tukang olah lah. Macam dia ada Rafizi. Macam Najib dia ada 2 kot. 2 ke 3 lebih kurang lagu tu lah. Tu kira lah lagu tu. Orang dah sakit hati lah. Dah ketinggalan lama lah. Orang lain dah maju lah. Kita duduk tahap mana lagi? Kena tipu dengan apa? Pik orang lama duduk kok tantau lah macam mana kan. Mulut ni. Mulut duk bau duk bau anggok ni kan. Buat politik ni demi Melayu. Sembang apa? Integriti kah orang lagi tu? Dia tak payah sembang lah parti mana. Orang cukup lah. Orang dah masak lah. Kaki-kaki buah tu mereka dah masak lah. Betul tak? Jadi kita nak menyatukan orang Melayu. Kita bina balik. Kita bina balik negara kita bagi elok. Kita baca masa depan anak-anak kita. Okey, Mak. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terdiam dia. Siti Syarifah. Lobok merayanya. Okey, perpecahan Melayu berpecah daripada Din bagus. Tak ada kena-mengena kan. Tak ada kena-mengena dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya rasa Melayu tak berpecah pun. Saya tak tahu apa bukti orang Melayu pecah. Tak ada bukti yang mengatakan orang Melayu pecah pun. Kan? Orang Melayu ni cuma nak survival saja. Kalau kita tengok banyak orang Melayu kata survival Malaysia, politik dan sebagainya. Survival orang Melayu atas sebab apa? Ekonomi dan sebagainya. Orang Melayu betul. Orang Melayu memang kena ketinggalan jauh pun. Daripada sudut ekonomi. Sedangkan dulu kita bukannya cat cibun kan. Orang Melayu dulu dengan busana, tak busana semua cukup. Hari ni berapa ramai yang mampu beli busana? Kan? Orang yang gaji 4,000, 5,000 pun belum tentu dia boleh mampu beli busana. Mahal kot busana. Ada orang boleh pakai habis kuat. Dalam rumah mungkin ada selai busana. Zaman dulu orang Melayu semua pakai busana semua.
semua pakai busana, pakai apa nama kain songket dan sebagainya. Mana ada sejarah Melayu dia guna pakai baju bandel? Tak ada. Orang Melayu pakai kain songket bang, kain songket, kain apa nama busana yang gah dan sebagainya. Kan? Lah ni berapa ramai yang mampu. Tak ada orang lagi teruk kita. Kan? Lagi merdeka, lagi lama, lagi teruk kita. Ini masalahnya. Zack, anak muda perlukan pemimpin seperti Abid Liu. Abid Liu dengan Uncle Kentang ni lebih kepada kebajikan. Kan? Dia orang yang bagi kebajikan. Dia tak sama dengan orang yang pemimpin. Kebajikan, kalau dia ada lebih, dia boleh bagi kebajikan. Kan? Dia bagi, orang kata apa, dia buat charity dan sebagainya. So dunia memang perlukan orang-orang yang macam ni. Tapi ini yang silapnya bila orang tengok orang yang buat kebajikan banyak, dia kata orang ni kena jadi pemimpin dan sebagainya. Pentadbiran politik, dia bukan melibatkan orang bahagi saja. Ni masalah orang Melayu. Orang Melayu, dia mengundi orang yang bagi kepada dia. Ni salah. Dia kena undi orang yang ada apa? Latar belakang pendidikan yang hebat, pegangan agama yang kuat dan juga orang kata apa? Ketokohan yang kuat. Bukan orang bagi kat dia beras lebih dan dia undi orang tu. Itu salah. Itu salah. Kebajikan is kebajikan. Lah dia ada lebih, dia bagilah lebih. Tapi pentadbiran dia melibatkan ilmu. Dia melibatkan integriti. Sebab tu dia kena ada pegangan agama yang kuat. Sebab dia melibatkan integriti dan sebagainya. Kalau nak kira orang bagi lebih undi ya, dia bagi ke hang, dia bagi banyak, dia ambil lagi ke hang, tak fikir pula. Ini silap kita. Okey, siapa nak busy lagi dengan saya? Saya rasa dah masuk 1 jam 38 minit. Kalau tidak ada sesiapa yang ingin berbisi, saya rasa setakat ini saja. Pemimpin, dia kita kena tahu kepimpinan dia bukan charity semata-mata. Saya nak bagi tahu seorang menteri di bawah dia. Di bawah menteri ni dia ada setiausaha politik, dia ada macam-macam lah pegawai khas dia, setiausaha dan sebagainya. Di bawah kementerian tu ada siapa? Ada pengarah-pengarah yang apa nama jurusa dan sebagainya. Mereka ni ada PhD, mereka ada master dan sebagainya. Di bawah level-level pengarah ni ada kumpulan profesional. Mereka ni ada ijazah, mereka ada master. Di bawah kumpulan profesional ada kumpulan pelaksana. Dalam kumpulan pelaksana ni ada STPM, ada diploma dan sebagainya. So di bawah kementerian ni semua orang yang berpendidikan. Dan sebab itulah kita memerlukan seorang pemimpin yang ada pendidikan. Sebab apa? Sebab dia nak takbir ni semua ni. Pengarah ni semua apa profesor, doktor dan sebagainya. Semuanya level-level yang tinggi. So mereka nak mentadbir orang ni. Takbir orang ni bukan sekadar nak bagi bantuan dan sebagainya. Dah. Dia memerlukan apa nama pemikiran kreatif, pemikiran kritis, innovation produk dan macam-macam benda untuk memajukan negara kita. Bukan nak letak orang tu kat atas kerana apa? Dia bagi bantuan banyak. Tak ada guna, tak mansyat. Macam mana dia nak menggerakkan? Hari-hari kementerian bagi bantuan saja. So macam mana dia nak bagi negara kita maju dan sebagainya? Macam mana nak buka pelabuhan? Macam mana nak buka bandar baru? Macam mana nak buat perancangan bandar dan desa? Macam mana nak membangunkan tempat-tempat dan sebagainya? Semua tu melibatkan orang-orang yang ada pendidikan. Orang-orang yang ada ilmu dan sebagainya. Bukan orang yang pandai bagi je nak mengurus tadbir negara. Ini orang kena tahu. Orang kita dia kena tahu struktur tu. Struktur ni kita kena tahu ada struktur tu. Struktur apa pentadbiran kerajaan. Allah akan pimpin mereka. Itu betul lah kan. Kita tak boleh nak nafikan Allah akan pimpin mereka. Sebab itulah masa cerita Nabi Adam pun apabila Iblis mengatakan bahawa dia lebih mengetahui daripada Adam, apa Allah buat di dalam hadis tu? Dimasukkan ilmu pengetahuan ke dalam Adam supaya Adam boleh lawan dengan Azazil. Maknanya dimasukkan ilmu pengetahuan. Maknanya kena ada ilmu pengetahuan jugalah. Bukannya dia miracle. Kecuali lah berlakunya miracle yang membuatkan seseorang tu kerana dia tiba-tiba dia jadi cerdik dan sebagainya. Ini masalah kita. Bila kita cakap tentang benda ni, orang akan mengatakan apa? Oh, dia ni liberal. Bukan liberal, maknanya dia kena memahami daripada skop yang tertentu.
Bukan nak cerita tentang dia disebabkan dia banyak buat kebajikan, maka dia akan dapat. Bukan saya tak setuju. David Liu boleh jadi. Dan negara memerlukan orang yang macam dia untuk buat kebajikan. Dan dia bila melibatkan pentadbiran, bukan kerana semata-mata kebajikan saja untuk dia jadi ni. Ada orang yang bagi lebih daripada dia pun yang tak keluar dan sebagainya. Tetapi mereka ni lagi adalah orang kata apa, disebabkan mereka ada orang kata apa, ada wang yang lebih daripada bisnes mereka dan sebagainya. Bukan bermakna mereka boleh dijadikan sebagai pemimpin. Tak boleh macam tu. Sebab tu jangan kata, saya tak kata dia tak ada ilmu. Saya tak kata dia tak ada ilmu. Saya tak kata langsung dia tak ada ilmu. Cuma saya nak bagi tahu, jangan spin ayat saya. Please jangan spin ayat saya nak menimbulkan persepsi. Saya tak kata David Liu tak ada ilmu.